Najib dah didapati bersalah, cari generasi baru pimpin UMNO, kata KJ. Sekarang ini Presiden masih lagi ada Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Tak ada masalah sebab kes beliau masih dalam perbicaraan. Tidak ada keputusan apa-apa lagi dari mahkamah. Lepas itu siapa? Soal bekas Ketua Pemuda UMNO itu. Ahli Parlimen Rembau, Khairi Jamaluddin mengulang kenyataannya sebelum ini bahawa mesejnya tidak boleh dinafikan yang UMNO perlu bergerak ke depan. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi itu dipetik Astro Awani berkata, masih ada yang mahu bekas Perdana Menteri Najib Razak kembali menerajui parti sebagai Presiden UMNO walaupun beliau sudah didapati bersalah di mahkamah. Saya cakap benda yang menjadi rahsia terbuka sekarang ini. Masih ada yang berharap Datuk Seri Najib kembali sebagai Presiden UMNO. Ini yang saya maksudkan. Mereka tak nak cakap benda ni. Tapi saya terpaksa cakap. Bagi saya, kita perlu bergerak ke hadapan. Cari generasi baru untuk memimpin UMNO, katanya. Ini mengulas keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur mensabitkan Najib bersalah atas 3 pertuduhan berkaitan dana RM42 juta dari SRC International Sendirian Merawat. Jelasnya hari ini beliau tidak berniat untuk biadab terhadap Datuk Seri Najib dengan kenyataan itu bahawa UMNO perlu bergerak ke hadapan. Kita perlukan yang boleh mengambil alih yang boleh diberikan masa sekarang untuk membuat perancangan untuk 5 hingga 10 tahun akan datang. Itu maksud saya. Tengku Razalik cakap benda yang sama. Tapi mungkin kerana Tengku Razalik adalah negarawan yang senior, tiada siapa yang berani untuk tegur atau perli beliau. Bukan hendak samakan saya dengan Tengku Razalik, tetapi oleh kerana saya ialah KJ, nakal, semua saya kena kecam dan saya kena kritik terutamanya orang-orang kuat Datuk Seri Najib dan mereka telah tembak messenger kill the message. Katanya lagi mengulas kritikan yang diterimanya sebelum ini. Antara yang tampil membidas Khairi susulan kenyataan tersebut ialah anggota Majlis Tertinggi UMNO, Muhammad Fuad Zakarsi dan veteran seperti Syahir Abdul Samad. Khairi yang juga bekas Ketua Pemuda UMNO berkata parti itu masih kokoh di bawah kepimpinan Presidennya, Ahmad Zahid Hamidi. Sekarang ini Presiden masih lagi ada, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Tak ada masalah sebab kes beliau masih dalam perbicaraan. Tidak ada keputusan apa-apa lagi dari mahkamah. Tetapi kita mesti melihat selepas itu siapa. Apakah barisan kepimpinan baru yang sebenarnya yang dikehendaki rakyat juga, katanya. Ahmad Zahid 67 sedang dibicarakan di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur atas 27 pertuduhan pengubahan wang haram, 12 pertuduhan pecah amanah, membabitkan dana yayasan akal budi dan 8 pertuduhan rasuah. Sementara itu, Mazir terkejut nafi dakwaan minta habuan RM60 juta daripada JPAK. Ia seperti satu usaha untuk memburukkan reputasinya, kata Mazir yang menafikan dakwaan keterangan saksi Ryan Razwil semalam. Bekas Menteri Pendidikan Mazir Khalid menafikan keterangan saksi bahawa dia mahu mendapatkan habuan RM60 juta daripada JPAK Holdings JPAK berkait dengan projek solar hybrid untuk 369 sekolah di pendalaman Sarawak bernilai RM1.25 bilion. Mazir menyifatkan keterangan bekas rakan perniagaan JPAK Ryan Razwil Abdullah dalam perbicaraan kes rasuah terhadap Rosma Mansur semalam sebagai mengejutkan dan satu percubaan untuk menjatuhkan reputasinya. Saya terkejut dengan kenyataan saudara Ryan Razwil tersebut. Saya telah menafikan tuduhan-tuduhan itu semasa saya dipanggil sebagai saksi dan memberi keterangan di mahkamah dalam kes yang sama sebelum ini. Jujur saya kongsikan yang saya terkilan dengan penulisan-penulisan yang saya baca. Rata-rata kelihatan seperti cobaan menjejaskan dan memburukkan imej dan reputasi saya di mata rakyat. Penulisan-penulisan ini telah memberi kesan tidak elok kepada pekerjaan-pekerjaan yang diamanahkan kepada saya, katanya yang kini pengurusi Tenaga Nasional Berhad, TNB, dalam kenyataan media hari ini. Semalam, Ryan ketika pemeriksaan balas dengan Peguam Rosma mendakwa Mazir ketika menjadi Menteri Pendidikan mahu mendapatkan habuan RM60 juta daripada syarikat itu atas kelulusan projek solar hybrid tersebut. Keterangan Ryan itu yang merupakan saksi pendakwaan ke-16 bertentangan dengan penafian Mazir ketika memberi keterangan sebagai saksi pendakwaan dalam perbicaraan kes itu Februari lalu. Pada 11 Februari lalu, Mazir ketika pemeriksaan balas menafikan memberi lampu hijau kepada projek itu sebagai pertukaran kepada pembayaran RM1 juta setiap bulan selama 5 tahun. Ketika pemeriksaan balas malam, Ryan mendakwa Mazir pada mulanya mahu mendapatkan habuan
daripada JPAC sebagai 20% daripada keseluruhan projek. Menurutnya, Mazir membuat demikian melalui individu bernama Muhammad Fuad Yassin yang didakwa menjadi proksinya. Pada 5 November 2018, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM dilaporkan mencari Fuad untuk membantu siasatan bagi kes melibatkan pembekalan diesel dan pemasangan panel solar di 369 sekolah di Sarawak. Sementara itu, Mazir yang juga anggota Parlimen Padang Terap berkata dia sedang berhubung dengan peguamnya untuk mendapatkan nasihat berhubung tindakan perundangan sewajarnya untuk menjaga nama baik dan kepentingannya. Saya tidak boleh putuskan sebarang tindakan undang-undang lagi kerana saya tidak tahu apa dikatakan oleh saudara Ryan di mahkamah dan saya telah meminta peguam saya untuk memohon mendapatkan nota keterangan daripada mahkamah sebelum saya komen dengan lebih lanjut berkenaan perkara ini. Walaupun begitu, saya sarankan kepada orang yang ramai dan pengamal media untuk tidak membuat andaian dan tanggapan berdasarkan hanya daripada sumber yang terhad. Saya yakin fungsi mahkamah adalah untuk menentukan suatu fakta itu sah atau betul. Berkenaan apa jua keterangan yang diberikan oleh mana-mana saksi di dalam perbicaraan, semua pihak termasuk saya sendiri hendaklah menghormati fungsi tersebut dan tidak mendahului mahkamah dalam hal ini, katanya lagi. Dalam perkongsian berita yang lain, PH Mahu Hazmin jelaskan sumber tajaan jamuan VVIP. Menurut MP Batu, hidangan bernilai lebih RM6,000 itu diadakan ketika orang awam berdepan dengan kesukaran hidup akibat wabak COVID-19. Ketua VIP Perikatan Nasional Azmin Ali dituntut memberi penjelasan berhubung perbelanjaan yang digunakan untuk hidangan jamuan makan tengah hari untuk orang kenamaan yang didakwa bernilai lebih RM6,000 baru-baru ini. Bercakap mengenainya dalam sidang media hari ini, anggota Parlimen Batu P. Prabakaran berkata, wang yang digunakan untuk jamuan berkenaan dipercayai diambil daripada peruntukan kementerian dan syarikat berkaitan kerajaan GLC. Semasa membangkitkan isu itu, Prabakaran turut menunjukkan gambar yang dirakamkan semasa jamuan tersebut. Antara yang hadir ialah Perdana Menteri Muhyiddin Yassin, anggota Parlimen Baling Abdul Aziz Abdul Rahim, Syahidan Kasim Arau, Mazir Khalid Padang Terap dan Azmin sendiri. Tidak ketinggalan Speaker Dewan Rakyat Azhar Harun, kata Prabakaran berdasarkan resit yang ada, kos untuk jamuan itu berjumlah RM6,525. Kos tersebut termasuklah udang gala berharga RM2,785, ketam goreng RM1,950, ayam kampung goreng RM560, gulai patin tempoyak RM980, ulam dan sambal RM75 dan sayur campur RM175. Saya mohon penjelasan daripada Ketua VIP Kerajaan mengenai peruntukan dari kementerian dan GLC itu sebenarnya duit siapa? Ini duit rakyat untuk pentadbiran negara ini dan ekonomi. Dalam suasana krisis COVID-19 ini, apabila rakyat Malaysia hanya makan ubi kentang, mereka ahli Parlimen PN makan udang gala, katanya di bangunan Parlimen hari ini. Malah Prabakaran mendakwa ada anggota Parlimen yang bukan saja menikmati hidangan berkenaan di kedai terbabit, malah membungkus makanan semasa pulang. Difahamkan bahawa tajaan jamuan makan tengah hari itu akan ditaja sepanjang persidangan Dewan Rakyat pada sesi ini yang bermula pada 13 Julai lalu dan berlanjutan hingga 27 Ogos. Kementerian dan GLC tertentu akan menaja jamuan untuk ahli Parlimen kerajaan tersebut secara bergilir-gilir. Menurut Prabakaran, hal berkenaan dikesan melalui catatan pada papan putih di bilik Ketua VIP PN. Sementara Lim Lip Eng DAP Kepong dan Fahmi Fazil PKR Lembah Pantai yang hadir dalam sidang media tersebut juga mempersoalkan tindakan tersebut. Selain anggota Parlimen PN turut wajar memberi penjelasan ialah Azhar sendiri. Semua sumber berita telah dipetik dari Malaysia Kini Online. Terima kasih kerana anda telah mendengar video ini sehingga ke penghujungnya. Untuk teruskan bentuk sokongan anda, jangan lupa like dan subscribe channel ini. Jangan lupa untuk menekan lonceng apabila saya mengongsi video baru. Anda akan mendapat pemberitahuan. Dan akhir sekali, jika anda mempunyai sebarang komen, jangan lupa untuk tinggalkan pada ruangan komen di bawah. Namun saya menuntut untuk anda memberikan komen yang berhema dan menjaga sensitiviti. Akhir sekali, sudilah kiranya membantu channel Rekal untuk dikongsikan kepada umum agar kita dapat berkongsikan berita-berita terbaru lagi terkini. Terima kasih.